Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey murid-murid, masih lagi dalam bab 8 untuk matematik tingkatan 2 tajuk graf fungsi. Okey, iaitu 8.2 graf fungsi. Okey, cikgu nak terangkan untuk hari ini bagaimana kita nak mentafsir graf fungsi. Jadi sebelum ni kamu dah tahu bagaimana untuk lukis graf fungsi. Kemudian kita dah lihat berbagai jenis graf fungsi. Antaranya fungsi kuadratik, fungsi kubik, okey, dan sebagainya lah yang kamu dah belajar sebelum ini. Okey, jadi hari ini cikgu nak terangkan video cikgu mengenai macam mana kita nak tafsir graf fungsi. Okey, kita pergi contoh yang seterusnya. Okey murid-murid, kita lihat bagaimana untuk mentafsir graf fungsi. Cikgu tunjukkan contoh 1. Okey, raja di sebelah menunjukkan graf fungsi. Okey, dia dah bagi graf fungsinya iaitu y sama dengan 2x tambah 2. Jadi kat sini berdasarkan graf, dia suruh tentukan nilai y. Jadi dia suruh cari nilai y. Nilai y apabila x sama dengan 2. Okey, yang kedua, cari nilai x apabila y sama dengan 4. Okey, berdasarkan graf ini, apa yang kita perlu buat? Penyelesaian dia, kita kena cari jawapan daripada graf. Okey, soalan dia suruh cari nilai y yang pertama, A. Apabila x sama dengan 2. Jadi, maksudnya kat sini, apabila x sama dengan 2, kita nak kenal pasti apa nilai y. Jadi, kalau kita lihat pada graf ini, okey, apabila x sama dengan 2, maksudnya nilai x di sini, okey, x dia adalah 2 di sini. Okay, X2 di sini. Okay, kalau kita gariskan, panjangkan garisan di sini, kita akan dapat nilai Y. Okay, kalau kat sini kita gunakan pembaris, kita cari, buat garis lurus, sampai kena pada titik, sampai kena pada graf garis fungsi ini. Graf fungsi ini, ini graf fungsi ini ialah, okey, graf fungsi ini kita dah buat sebelum ni ialah y sama dengan 2x tambah 2. Okey, ni graf dia. Jadi, kita kena cari nilai cari nilai y apabila x sama dengan 2. X2 sini kan. Jadi, kita kena sentuh pada graf fungsi y sama dengan 2x tambah 2. Kemudian, barulah kita cari nilai y dia. Okey, dah ke atas sini bertemu dengan graf fungsi ini ataupun garis lurus y sama dengan 2x tambah 2. Kemudian kita cari nilai untuk paksi y. Okey, kalau kita buat ke kiri ini, kita dapat nilai y sama dengan 6. Sebab tu dia letak kat sini, maka y sama dengan 6. Seperti contoh ni lah bawah ni. Okey, x sama dengan 2, kita buat garis putus-putus. Warna hijau ini sama kan macam cikgu buat tadi. Okey, kemudian kena sentuh pada graf fungsi y sama dengan 2x tambah 2. Kemudian kita kena sentuh pada paksi y yang kita akan dapat nilai y sama dengan 6. Okay, kalau soalan dia tanya pula yang kedua, apabila y sama dengan 4, maka x sama dengan 1. Yang ini jawapan dia. Okay, kita nak cari. Kalau y sama dengan 4, x berapa? Baik, anak panah ni maksudnya kita pergi cari x2, pergi kepada graf fungsi, pergi kepada paksi y. Kalau yang ini pula, kita tengok pada paksi y. Y sama dengan 4. Ni paksi y kan. Kita tengok y sama dengan 4 kat sini. Kalau dalam ni kan, kita tengok ni 4. Okey. Kita buat garis lurus sampai sentuh pada graf fungsi ini. Kemudian kita gariskan untuk cari nilai x. Okey. Yang ni cikgu tak guna pembaris, tak lurus. Patutnya macam warna hijau ini. Jadi kita akan dapat kat sini, kalau y sama dengan 4, nilai x-nya adalah 1. Itu sahaja. Okey, itu maksudnya kita dapatkan, kita nak tafsir apa yang dimaksudkan apabila x sama dengan 2, y sama dengan 4. Maksudnya, kalau daripada persamaan ini, kan, kalau nilai x ini kita gantikan dengan nilai 2, katakan sini kan, y sama dengan berapa kalau 2 darab dengan 2 tambah 2. X ni adalah 2. Kita tengok soalan A. Betul tak? Y dia sama dengan 6. Kita semak 2 darab 2. 4 tambah 2, 6. Jadi betul lah. Okay, apabila x sama dengan 2, y adalah 6. Betul lah. Kalau kita kira ganti nilai, kita pun akan dapat 6. Dan apabila kita lihat pada graf pun, jawapannya sama. Itu maksudnya. Okay, itu contoh 1.
Okey murid-murid, untuk seterusnya contoh yang kedua cikgu nak terangkan kalau graf dia bentuk fungsi kuadratik begini. Nampak dia bentuk mangkuk ni. Okey. Kalau sebelum ini, kalau kita lihat yang ini bentuk graf linear, lurus. Jadi kita hanya cari nilai dia satu. Tapi kalau dia bentuk mangkuk atau fungsi kuadratik begini. Okey, yang ini. Okey, berbeza pula. Kita ada dua jawapan sebab okey, kita tengok kenapa. Baik, contoh yang kedua. Rajah berikut menunjukkan graf fungsi X sama dengan Y sama dengan X2, X kuasa 2 tolak 2. Tengok bukti dia ada kuasa 2. Ni fungsi kuadratik. Okey, ni bentuk fungsi kuadratik. Kalau positif, untuk pun boleh ubah dia bentuk mangkuk begini. Ni cikgu dah terangkan pada video yang lepas. Jenis-jenis graf fungsi. Okey, berdasarkan graf, dia suruh cari juga. Tentukan nilai Y. Dia bagi nilai X sama dengan 2. Dan cari nilai X. Maksudnya nilai X ni mesti lebih daripada 1 lah. Apabila Y sama dengan 7. Okey, daripada graf ini, warna merah, soalan dia akan bagi graf yang warna merah, warna pink ni saja. Yang hijau ni cara nak cari jawapan dia lah. Okey, sekarang ni cari apabila X sama dengan 2, perhatikan paksi X di sini. X sama dengan 2 kat sini kan? X sama dengan 2, kita garis lurus yang hijau putus-putus ini bertemu pada graf fungsi untuk Y sama dengan X kuasa 2 tolak 1. Ini graf fungsi dia. Okey, dah sentuh graf fungsi dia. Kita gerakkan ke kiri dan kita akan dapat apabila X sama dengan 2, Y adalah 2 kat sini. Okey, sebab bila kita gerakkan ke atas, kita hanya bertemu satu titik saja. Okey? Baik, kalau soalan yang ni, nilai X apabila Y sama dengan 7. Sekarang ni kita nak lihat Y sama dengan 7. Paksi Y kat sini, okey, kalau tengok graf ini, 6, 8. Maksudnya 7 dia berada di tengah-tengah. Okey? Jadi kat sini, cuba perhatikan, warna hijau ini, kita kena cari garis ataupun graf fungsi kuadratik kan? Kalau kita lihat ke kiri, kita akan jumpa graf fungsi ini. Ke kanan pun kita akan jumpa graf fungsi ini. Jadi kita maksudnya kat sini dia ada dua nilai. Okey, tak boleh buat salah satu saja. Kena buat kiri dan kanan. Okey, kalau macam ini tadi yang untuk X sama dengan 2, satu je geraknya kan. Jumpa graf ni. Nak jumpa sebelah sini dah tak boleh kan. Okey, jadi dia satu. Kalau yang ini ke kiri jumpa, ke kanan berjumpa, ke kiri pun jumpa graf fungsi ini. Jadi kita gerakkan ke kanan dan ke kiri. Kemudian kita gariskan ke bawah. Warna hijau ni tengok dia garis ke bawah. Dan kita akan dapat nilai X adalah antara 2 dan 4. Okey, 2, tengah-tengah ni mesti dah 3 sebab tu dia X 3. Okey, yang ini pula pun sama. Gerak ke kiri, bawa ke bawah untuk cari nilai X. Dan kita akan dapat X sama dengan negatif 3. Sebab tu dia kata apabila Y sama dengan 7, maka nilai X dia ada 2, iaitu 3 dan negatif 3. Ini untuk fungsi kuadratik. Biasanya fungsi kuadratik memang akan ada 2 nilai. Okey, sebab dia bulatan macam ni. Kalau dia bagi nilai Y, katakan dia suruh cari nilai Y sama dengan 4. Jadi kita kena buat kiri kanan jugalah ni. Okey, bawa tarik ke bawah. Cari nilai ni 2 point berapa? 5. Yang ni pun 2.5. Kalau Y sama dengan 4, X sama dengan positif 2.5 dan negatif 2.5. Begitu. Okey? Untuk fungsi kuadratik. Dia unik sikit. Dia ada 2 nilai. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, murid-murid, untuk contoh yang ketiga, soalan dia, graf fungsi di sebelah menunjukkan pergerakan sebiji bola yang dijatuhkan dari ketinggian 4 meter. Okey, maksudnya dari ketinggian 4 meter. Sebab tu graf dia bermula sampai sehingga 4 meter saja sini kan. 4 meter ketinggian dia. Berdasarkan graf, tentukan jarak bola itu dari tanah pada minit pertama. Okey, maksudnya graf ini kita kena faham lah. Okey, bila bola itu daripada ketinggian 4 meter, masa bola itu bergerak sifar. Okey, bila dia bergerak kepada, okey, kat sini dia kata jarak bola itu dari tanah pada minit pertama. Minit pertama yang ini. Minit pertama, berapa jaraknya? Kita nak tahu, kita kena gariskan macam tadi tu. Okey,
garis lurus putus-putus kena pada graf linear ini, graf fungsi linear ini. Kemudian kita lihat apa nilai y dia atau apa meter dia, tinggi dia, ketinggian dia adalah 2 meter. Sebab tu dia kata apabila x sama dengan 1, y sama dengan 2. Maksudnya apabila jarak bola daripada minit pertama, maksudnya kat sini pada minit pertama, okey, jarak bola dari tanah adalah 2 meter. Okey. Sifar meter maksudnya bola tak bergerak. Bola tak bergerak, ketinggian dia atas bangunan 4 meter. Okey. Bila dia dijatuhkan, bukan atas bangunan, dia pergerakan dijatuhkan, bola tu letakkannya kat sini. Bola tu kat atas ni. Pada ketinggian 4 meter, bola tak gerak, sifar. 1 minit, bola dah sampai 2 meter. Okey. Bila 2 minit je, bola dah jatuh ke tanah. Sifar lah. Tak ada jarak lagi kan, sifar meter. Maksudnya ketinggian dia sifar. Maksudnya dia dah jatuh kat tanah pada minit yang kedua. Ini kena faham bacaan graf ni. Bacaan graf fungsi linear ni. Okey. Kemudian apabila bola menyentuh tanah, dia suruh cari ketinggian dia. Masa bola menyentuh tanah. Bila bola dah menyentuh tanah, ni kan y sama dengan sifar. Sifar meter dah jatuh, sifar tak ada jarak lagi. Dia punya masa adalah 2 minit. Maksudnya masa pada minit ke-2. Tu jawapannya pada minit ke-2 kat sini. Okey. Okey murid-murid, sekarang kita pergi soalan yang terakhir. Contoh yang terakhir iaitu contoh 4. Dalam Expo Keusahawanan yang lepas, Anis telah menjual nasi goreng di gerai persatuan pengguna. Jadi graf ini menunjukkan bilangan bungkus nasi goreng dan juga keuntungan yang diperoleh Anis. Okey, untuk paksi Y, bilangan bungkus nasi goreng. Maksudnya 10 bungkus dia untung. Nampak tak diplotkan kat sini? Warna biru pangkah ni maksudnya bila 10 bungkus dia untung RM5. 20 bungkus dia untung RM10. Okey, ni maksud dia kat sini kan. Lepas tu dia buat jadi ada fungsi linear kat sini. Jadi soalan pertama, berapakah keuntungan yang diperoleh Anis sekiranya dia berjaya menjual 20 bungkus nasi goreng? Jadi kita lihat je lah 20 sini kan. Okey, sebab tu dia buat kat bawah ni garis putus-putus warna hijau ini. Dan kita akan dapat kat sini RM10. RM10. Keuntungan apabila 20 bungkus RM10. Soalan 2, jika Anis mendapat keuntungan sebanyak RM20. Okey, untung RM20 yang ni pula. Dia kata berapa bungkus nasi lemak. Untung RM20. Kat sini kita garis putus-putus di sini sampai jumpa graf fungsi linear di sini dan kita lihat apa nilai Y dia atau berapa bungkus nasi goreng yang dia jual, iaitu 40 bungkus. Inilah. Nak panah dia nak tengok yang sini. Yang ini tadi dia nak tengok yang sini. Nak panah ke mana? Okey, yang ni pula. Berapakah keuntungan Anis jika 26 bungkus nasi gorengnya terjual? 26. Okey, yang graf ni kan. Kita kena kira lah kotak-kotak kecil ni sebanyak 6. Kat sini kan nampak dia buat kotak-kotak kecil ni, kira sampai 26. Kemudian gariskan sampai bertemu graf fungsi, bawa ke kiri dan kita akan dapat RM13. Okey. Jadi kena kira satu kotak ini nilai dia 1 unit. Okey, jadi kat sini RM13. Kemudian yang keempat, okey, nyatakan satu inference yang sesuai bagi graf jualan itu. Kalau kita lihat graf ini dia lurus ke atas meningkat kan. Jadi kita boleh cakap kat sini jumlah keuntungan Anis meningkat jika bilangan bungkus nasi goreng yang dijual bertambah. Kalau 60 bungkus maksudnya berapa untung? RM30 kat sini. Yang ni soalan cikgu dah tercakap pula soalan yang terakhir. Dia kata berapakah berdasarkan trend graph, trend graph ini, dia tanya kalau Anis jual 60 bungkus nasi lemak. Ni 60 bungkus. Dia tanya berapa dia untung. Sama juga kita ambilkan pembaris, garis lurus, tarik ke atas ni. Cikgu garis tak lurus, cikgu tak pakai pembaris ni. Okey, kemudian kita bawa ke kiri, cari untuk paksi Y dan kita akan dapat nilai dia RM30. Itu sajalah. Jadi, kamu kena faham daripada graf, kita boleh tafsir graf fungsi itu untuk jawab soalan-soalan ini. Okey, tengok perhatikan paksi X ini paksi Y dia. Tengok mana yang dia nak. Okey, itu saja untuk subtopik ini, penerangan video cikgu yang ini. Cikgu harap kamu boleh faham. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum.